Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا عليما بالألطاف نجنا مما نخاف. يا لطيف الطفنا فيما جرت به المقادير. Kita sambung perbincangan berkenaan dengan kelahiran mazhab dan firqah dalam masyarakat Islam. Sebahagian daripadanya terpesong daripada akidah atau bid'ah yang menggosokkan pemikiran walaupun akidahnya tak pesong tapi salah. Dengan sebab-sebab dalaman dan sebab-sebab luaran. Di tengah-tengah kekalutan fikrah itu, Allah melahirkan para ulama, mujaddidin dan muslihin yang mempertahankan Islam dengan gagah berani dan ikhlas. Menegakkan hujah-hujah Al-Quran, As-Sunnah dan hujah-hujah aqliyah yang berpandukan kepada kedua-duanya, Quran dan Sunnah. Menepati janji Allah memelihara Islam sehingga hari kiamat, dan janji Rasulullah SAW, Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. Allah membangkitkan, melahirkan tiap-tiap 100 tahun, tiap-tiap 1 abad, orang yang membaharukan urusan agama, membaharukan kepahaman, yang melakukan islah, pembaikan sekiranya berlaku apa-apa penyelewengan dan kerosakan. Di antara mereka ialah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, ulama yang sempat dengan generasi para sahabat radhiyallahu anhum, iaitulah murid para sahabat radhiyallahu anhum, dikenali dengan tabi'in. Dengan tegasnya Hasan Basri menolak Wasil bin Atha yang membawa ajaran Mu'tazilah di zamannya. Perkara ini berlaku di abad kedua Hijrah. Wasil bin Atha ialah seorang yang terpengaruh dengan falsafah, menggunakan akal sehingga memberi fatwa yang salah, walaupun dia mengaji dengan Hasan Basri. Dia rasa dia pandai fikir sendiri. Kita akan baca pahaman Mu'tazilah ini. Di antaranya apabila berlaku khilaf di antara ahli sunnah
dan Khawarij. Ahli Sunnah dan Syiah yang muktabar mengatakan mereka yang mengerjakan dosa besar mukmin yang derhaka, tidak keluar daripada Islam. Sepakat mazhab Ahli Sunnah, Syiah yang muktabar, Zaidiyah dan Imamiyah mengatakan bahawa murtakibul kabair, orang yang mengerjakan dosa besar, tidak kafir, hanya mukmin yang derhaka. Kalau masuk neraka, tak kekal dalam neraka. Adapun golongan Khawarij, iaitulah mereka yang terpisah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam peristiwa tahkim, lari daripada Sayyidina Ali, membawa ajaran sendiri yang melampau sehingga menghukum orang mukmin yang derhaka mengerjakan dosa besar adalah kafir. Dia berdalil dengan hadis juga, tapi dia tak faham maksud hadis itu. Dia tak kait dengan hadis-hadis yang banyak. Antaranya hadis la yazni zani wa huwa mu'min. Orang berzina, dia tidak berzina kalau dia beriman. Dia pakai hadis itu. Lalu dia kata, mereka Khawarij mengatakan orang yang mengerjakan dosa besar seperti minum arak, seperti meninggalkan sembahyang, seperti berzina, hukum kafir. Di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah tidak kafir. Kerana sabit di dalam hadis-hadis yang lain, mereka yang dihukum kerana berzina, dia sembahyangkan jenazahnya. Setelah dikenakan hukuman hudud, Nabi sebut dia ampunkan dosanya. Kalau dia bertaubat bersendiri, dia ampun dosanya. Ada hadis-hadis yang banyak. Maka huraian Khawarij tak betul. Oleh kerana ada hadis-hadis yang lain, hendaklah ditafsirkan dengan makna iman yang sempurna. Tak beriman, iman yang sempurna. Kerana ada hadis-hadis yang tidak mengatakan mereka itu kafir. Khawarij keras mengatakan kafir. Adapun Wasil bin Asaq yang membawa aliran Mu'tazilah mengatakan tidak beriman dan tidak kafir. Beriman pun tidak, kafir pun tidak. Mukhalladuna finnar, kekal dalam neraka. Dia menyebarkan fahaman dia. Bila diberitahu kepada Hasan al-Basri, Hasan al-Basri mengatakan, "I'tazala minna." Dia telah mengasingkan diri daripada kita. Perkataan ini, "i'tazala" dikeluarkan Mu'tazilah. Mereka ditolak oleh ulama-ulama tabi'in yang semasa dengannya. Peristiwa ini berlaku di abad yang kedua Hijrah. Di akhir abad yang ketiga Hijrah, di zaman Khalaf. Abad 1, 2, masuk 3, itu zaman Salaf. Penghujung 3 masuk 4, masuk 4 Hijrah, kurun yang keempat, dikenal zaman Khalaf. Berpandukan pada hadis Nabi SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhina yaluna, thumma alladhina yaluna. Sebaik-baik abad, abadku. Kemudian yang berikut. Abadku, abad Nabi. 1 hingga 100 Hijrah.
kemudian 2 Hijrah, 100 hingga 200 Hijrah, kemudian 200 hingga 300 Hijrah. Di abad yang ketiga, zaman kerajaan Abbasiyah, berlakunya gerakan penterjemahan. Pada awalnya menterjemahkan ilmu sains, teknologi, seperti ilmu perubatan, ilmu falak, ilmu pertanian, ilmu hisab, macam-macam ilmu duniawi, dan jadi fardu kifayah, keperluan manusia. Umat Islam mengambil tamadun timur dan barat, diterjemah dalam bahasa Arab. Apa yang jadi masalah ialah menterjemahkan buku-buku falsafah. Falsafah Greek, Yunani, falsafah Parsi, dan lain-lain. Menggunakan akal, berbincang tentang sifat-sifat Tuhan, qada dan qadar. Maka berlakulah penyelewengan, melahirkan mazhab Mu'tazilah macam disebut tadi, mazhab Qadariyah, Jabariyah dan lain-lain. Khususnya di zaman Khalaf. Muncul pula Abu Mansur al-Maturidi yang berasal dari Maturid di Iran. Maturid adalah satu wilayah di Iran. Beliau ialah ulama mazhab Hanafi. Bersungguh-sungguh menolak hujah-hujah golongan batil. Dan beliau berjaya mengumpulkan pengikut-pengikut bersamanya bagi mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pengikutnya dikenali dengan golongan Maturidiyah, mazhab Maturidiyah. Abu Mansur al-Maturidi. Ini kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kemunculan Abul Hasan al-Asy'ari pula. Beliau adalah dari zuriat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Daripada kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah membawa kekuatan yang besar kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila beliau keluar dari aliran Mu'tazilah dan berjaya dalam debat dengan pemimpin Mu'tazilah yang bernama Abu Ali al-Jubai yang menjadi bapa tirinya, dan berjaya membina angkatan yang disertai oleh ulama-ulama terbilang di zamannya. Di mana angkatan itu dikenali dengan Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah. Iaitu pengikut Abu Hasan al-Asy'ari, Asy'ariyah. Juga Ahlussunnah wal Jamaah. Abu Hasan al-Asy'ari termasuk di kalangan ulama besar dalam segala lapangan ilmu Islam. Sehingga mengarang 200 kitab. Dan ada yang mengatakan 300 kitab dalam beberapa ilmu Islam. Ilmu tafsir, ilmu fiqh, dan lain-lain. Bukan saja ilmu akidah. Bahkan ada satu kitab dia, Maqalatul Islamiyyin. Kitab karangan Abu Hasan al-Asy'ari yang menerangkan berpuluh-puluh mazhab. Mazhab Syiah berpecah kepada puluh mazhab. Mazhab Khawarij dan mazhab-mazhab lain. Maqalatul Islamiyyin. Satu kitab yang besar menerangkan aliran-aliran mazhab. Negeri Iraq menjadi medan pergolakan hebat, terutama di Basrah, di mana terdapat penganut berbagai-bagai pahaman itu. Kerana Baghdad dekat dengan Basrah, pusat kerajaan Abbasiyah. Dan paling mencabar sekali kerana kadang-kadang berlakunya sokongan di kalangan pemerintah sendiri di zaman mutakhir kepada pahaman-pahaman yang sesat itu. Sehingga ada khalifah yang menganut Mu'tazilah, memaksa rakyat ikut Mu'tazilah. Sehingga para ulama menjadi sasaran tindakan zalim, sama ada dipenjara atau dibunuh
dihukum bunuh. Walau bagaimanapun Allah menjamin untuk memelihara agama ini sehingga hari kiamat. Tetap menjadi kenyataan yang tidak syok lagi. Tetap ada di kalangan para ulama warasatul anbiya di setiap zaman. Dan adanya jamaah bersama mereka tetap mempertahankan Islam dan meneruskan perjuangan dakwah dan mendaulatkannya. Di antaranya ialah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hanbali, murid pada Imam Syafi'i. Beliau mempunyai sikap yang gagah berani menentang khalifah yang menganut ajaran Mu'tazilah. Walaupun ada ulama-ulama yang dijatuhkan hukuman mati dan dibunuh oleh kerajaan kerana tak ikut mazhab kerajaan. Ada yang dipenjara dan ada yang cakap bohong nak selamatkan diri, bertakhiyah dalam keadaan darurat. Khususnya dalam masalah Mu'tazilah mengatakan kalam Allah itu makhluk, bukan qadim. Quran adalah kalam Allah yang makhluk, bukannya qadim. Kalau dimaksudkan Quran itu kertas dia, dakwah dia, betul lah. Tetapi kalam maknawi, kalam Allah Ta'ala, Quran itu kalam Allah Ta'ala. Kalam ini sifat Allah Ta'ala yang qadim. Itu mengikut percayaan ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah memusing-musingkan kepahaman. Mengatakan Quran ini kalam Allah yang baru. Memperkecilkan Quran. Memperkecilkan kalam Allah Ta'ala. Ulama-ulama yang tak ikut pandangan kerajaan dihukum bunuh, dipenjara. Ada yang bertauriah, berdalih. Seperti katanya, Taurah, Zabur, Injil, Quran, keempat-empat ini. Dia tunjuk jari dia. Keempat-empat ini niatnya jari makhluk. Nak selamatkan diri. Imam Ahmad dikenakan hukuman sebat. Sehingga pelanggaran darah jasad baju dia. Lalu murid-murid dia pergi ke penjara. Minta Imam Ahmad berdalih untuk selamatkan diri. Imam Ahmad menegahkan dengan kata-kata yang masyhur, "Idza takallama al-'alimu taqiyatan wal jahilu yajhal fama yatabayyanu al-haqq." Apabila orang alim bercakap untuk selamatkan diri, orang jahil tak tahu apa. Maka bilakah kebenaran akan ternyata? Beliau terus mempertahankan pandangannya, yang berakhir dengan khalifah mati, naik khalifah lain. Umat Islam diselamatkan akidah mereka. Di samping ulama-ulama yang lain yang mempertahankan Islam. Perkara tersebut menjadi ujian kepada keseluruhan umat para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan para ulama yang benar-benar menjadi para waris yang menerima pusakanya, mempertahankan ajaran Nabi. Sebagaimana dinyatakan oleh hadis Rasulullah SAW, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi
thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Faman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Laisa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardal. Hadis riwayat Muslim. Artinya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seseorang Nabi yang dibangkitkan oleh Allah di kalangan umat sebelumku, melainkan ada baginya, bagi Nabi itu di kalangan umat itu, para pengikut yang setia dan sahabat yang mengambil ajarannya dan mengikut perintahnya. Setelah berlalu masa, jadi masa yang panjang, Nabi itu wafat, berlalu masa yang panjang, ada pula di kalangan mereka umat itu orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang jahat, menyeleweng, di mana mereka bercakap perkara yang tidak mereka membuatnya, cakap lebih-lebih, dan mereka membuat perkara yang tidak disuruh, buat perkara yang Nabi tak suruh, menyeleweng. Maka sesiapa yang berjihad menentang dengan tangannya, dia beriman. Dan sesiapa yang berjihad menentang dengan lidahnya, dia beriman. Dan sesiapa yang berjihad menentang dengan hatinya, benci, maka dia beriman. Tiada iman lagi selepas itu walaupun sebesar biji yang halus. Dengan makna menunjukkan bahawa setiap kemungkaran itu hendaklah dicegah mengikut kemampuan dan kebijaksanaan, menghapuskannya dan mengurangkannya tanpa menimbulkan bencana yang lebih buruk. Kalau berlaku perkara yang mungkar dengan Islam, kalau kita cegah jadi makin buruk, maka jangan, biarkan dulu. Suruh orang yang mampu, orang yang mampu mencegah kemungkaran itu. Sama ada menghapuskan terus ataupun mengurangkan kemungkaran itu mengikut kemampuan. Yang boleh mengubah dengan tangan ialah kerajaan yang berkuasa. Mereka yang ada kuasa. Mereka yang boleh bercakap dengan lidah ialah ulama-ulama. Benci dalam hati orang awam, tak tahu berhujah. Jangan redha dengan perkara yang salah. Itu pesanan Nabi SAW. Adapun peranan para ulama, sabda Rasulullah SAW, innamal ulama'u warathul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Hadis ni panjang sebenarnya, ada lagi ujung atas tu. Wa fadlul alimi 'ala al-'abidi kafadlil qamari 'ala sa'irin nujum. Innamal ulama'u warathul anbiya ma warathu dinaran wala dirhaman innama warathu al-ilma faman akhadahu akhadha hazzin wafir. Kelebihan seorang alim yang ada ilmu dengan seorang ahli ibadat yang lebay, laksana kelebihan bulan purnama di tengah bintang-bintang cakrawala. Kelebihan ahli ilmu. Kenapa? Sesungguhnya para ulama ialah waris yang menerima pusaka Nabi-Nabi. Nabi-Nabi tidak meninggalkan pusaka duit emas dan duit perak. Nabi-Nabi meninggalkan ilmu. Maka sesiapa yang mengambil bahagian daripadanya,
dia mendapat keuntungan dan kelebihan yang besar. Bila tak ada Nabi, ulama-ulama dia jadi waris Nabi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, surat dari Kisra Raja Parsi. Raja Parsi ialah salah satu kuasa besar dunia. Menganut agama Majusi, agama menyembah api. Lain dengan ahli kitab. Rasulullah SAW memerintah ditulis surat kepada Kisra Raja Parsi yang menjadi salah satu kuasa besar zaman itu. Di mana suratnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azimi Faris. Salamun ala man ittaba'al huda wa amana billahi wa rasulih. Wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ad'uka bidi'ayatillah. Fa inni rasulullah ila an-nasi kaffah. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin. Fa aslim taslam. Fa in abaita fa inna ismal majusi 'alaik. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pemerintah Parsi. Selamat sejahtera kepada sesiapa yang menerima petunjuk, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku dan percaya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Keadaannya yang esa lagi tiada sekutu baginya. Dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Aku mengajak kepada seruan Allah. Maka sesungguhnya aku ialah utusan Allah Rasulullah kepada manusia seluruhnya. Untuk memberi peringatan kepada yang hidup hatinya dan benarlah hukuman dijatuhkan ke atas orang kafir. Orang yang ingkar, yang melawan. Maka Islamlah, nescaya kamu selamat. Maka jika sekiranya kamu enggan, ketahuilah sesungguhnya dosa penganut-penganut Majusi dibebankan kepadamu. Itu terjemahan surat Nabi SAW kepada Raja Parsi. Orang yang dipilih membawa surat itu ialah Abdullah bin Huzafah. Huzafah. Bukan Hazar. Huzafah As-Sahmi. Beliau menyerahkan kepadanya, kepada pembesar Bahrain yang berada di bawah pemerintahan Kisra. Surat itu dibawa kepada Kisra. Mengikut riwayat, Abdullah bin Huzafah ini boleh menguasai bahasa Parsi. Nabi pilih orang yang layak, yang tahu adab Parsi dan tahu bahasa dia. Apabila dibaca, dia terus mengoyak surat itu. Dia siap, koyak surat. Dan berkata dengan angkuhnya, seorang hamba yang hina dari kalangan rakyatku menulis namanya dahulu daripada namaku. Dia menganggap dia besar. Apabila diberitahu kepada Rasulullah SAW peristiwa dia koyak surat itu, maka dia terus bersabda dengan berdoa, mazzaqallahu mulkah. Allah mengoyakkan kerajaannya. Mengikut riwayat yang lain, yumazzaqu kulla mumazziqin. Orang yang mengoyak akan dikoyak. Perkaranya tidak sekadar itu. Tetapi Kisra memerintahkan kepada Bazan,
pemerintahnya, gubernur di Yaman menemui Rasulullah SAW untuk mengancamnya dengan mengutus 2 orang pahlawannya yang dianggap gagah. Membuat surat untuk memaksa Rasulullah SAW datang menemuinya. Apabila kedua orang itu datang menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan ancamannya, dia diperintah supaya datang pagi besok. Nabi suruh dia mari jumpa pagi esok. Apabila kedua orang itu datang, Rasulullah SAW memberitahu bahawa Kisra telah dibunuh. Ini tanda kenabian. Zaman itu tak ada telefon, tak ada wireless, tak ada internet, tak ada apa. Malaikat Jibril beritahu. Kisra sudah dibunuh. Kerana berlaku krisis dalam kerajaan dia. Sebenarnya Kisra dibunuh oleh anaknya yang merampah kuasa. Rasulullah SAW menerimanya daripada melalui wahyu malaikat Jibril. Seterusnya Rasulullah SAW menegaskan, beritahu kepada ketua kamu bahawa agamaku dan pemerintahku ini akan sampai ke tempat sampainya kerajaan Kisra. Dan berhenti di tempat berhentinya sepatu dan kaki kuda. Beritahukan kepadanya sekiranya dia menerima Islam, aku berikan kepadanya apa yang ada di bawah pemerintahan dan dia dijadikan pemerintah per kaumnya dan anak-anak buahnya. Ini dia Islam, bukan kapal kuasa. Kalau kamu masuk Islam, kamu tak dipecat. Kamu tu jadi ketua, jadi raja juga. Tak dipecat. Terima Islam. Tapi kalau tak terima Islam, bermusuh dengan Islam, jaga. Islam akan menang. Nabi beritahu kepada 2 orang utusan yang dihantar oleh Gubernur Parsi di Yaman. Apabila kedua-dua utusan itu pulang ke Yaman dan memberitahu kepada Bazan, gubernur dia, berita yang diberitahu oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan pergolakan yang berlaku di Parsi dan pembunuh yang mengorbankan Kisra, dan menyatakan janji Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang surat dari Parsi, perutusan Raja baru yang merapat kuasa dan menceritakan perkara yang berlaku di sana. Peristiwa ini menyebabkan Bazan menerima Islam, gubernur masuk Islam, dan menjadi penganutnya dengan disertakan oleh pengikut-pengikutnya. Menjadikan Yaman Islam dengan mudah. Gubernur Parsi yang memerintah Yaman masuk Islam. Dan Bazan ini terus Islam sehingga selepas Nabi SAW wafat, dia terus Islam. Surat pada Raja Rom. Yang keempat, surat pada Raja Rom. Ini Kristian. Rasulullah SAW mengutuskan surat pada Kaisar ataupun Caesar yang memerintah Rom. Orang Arab kata Kaisar, orang Eropah kata Caesar, yang menjadi kuasa besar di dunia sebelah barat. Tulisan itu ialah Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadir Rasulullah ila Hiraqla azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Beri salam kerana dia ahli kitab. Tapi salamun ala man ittaba'al huda. Aslim taslam. Aslim yu'tika Allahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arisiyin. Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah
alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Dipetik dari ayat Quran surah Al-Imran. Maksud surah ini, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Kan orang Kristian kata Nabi Isa anak Tuhan. Nabi Isa adalah Rasulullah. Ini satu sindiran yang tajam. Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Kepada Herakl, pembesar yang memerintah Rom, selamat sejahtera ke atas sesiapa yang mengikuti petunjuk. Islamlah nescaya kamu selamat. Islamlah nescaya Allah mengurniakan kepadamu 2 kali ganda pahala. Pahala kamu masuk Islam dan pahala orang ikut kamu masuk Islam. Maka jika sekiranya kamu berpaling tidak mahu Islam, nescaya dibebankan ke atas kamu dosa pengikut-pengikutmu di kalangan orang-orang Kristian. Firman Tuhan, wahai ahli kitab, marilah kepada suatu ajaran yang sama sahaja di antara kami dan kamu, iaitu bahawa kita tidak boleh menyembah malaikat kepada Allah sahaja. Ini ajaran Nabi Isa AS. Dan kita tidak boleh menyekutukan dengannya akan sesuatu yang lain. Itu bukan Nabi Isa bawa. Dan janganlah mengambil oleh setengah di kalangan kita akan setengah yang lain sebagai Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Nanti Padri jadi Tuhan. Boleh kuasa ubah kitab Allah. Maka sekiranya mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam. Quran mengatakan demikian. Islam adalah agama Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tak ada Nabi yang ikut Kristian, tak ada Nabi yang ikut Yahudi. Yahudi, Kristian itu sudah diselewengkan. Islam adalah asal agama Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang ditugaskan membawa surat ialah Dihyatul Kalbi. Seorang sahabat yang kacau. Yang lawa. Dihyah. Disebut dalam hadis, disebut dalam kitab-kitab. Kadang-kadang Jibril datang berjumpa Nabi, merupa dengan diri macam Dihyah. Orang ingat ke Dihyah, rupa malaikat Jibril. Dia seorang yang kacau, yang lawa. Dia diperintah supaya menyerahkan surat itu kepada pemerintah Busra, supaya menyampaikannya kepada Raja Rom. Imam Bukhari menceritakan apabila tibanya surat Rasulullah SAW, Raja Rom mencari orang-orang Mekah yang datang berniaga di Syam. Dia siasat. Dia tahu orang Mekah ada berniaga di Syam. Cari, suruh pegawai dia cari untuk bertanyakan berita dan latar belakang Rasulullah SAW. Dia menghantar surat itu, nak tahu pribadi orang yang hantar surat ini. Kebetulan orang yang dipanggil Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Mekah selepas Abu Jahal. Kebetulan berniaga di Syam. Abu Sufyan masa itu kafir lagi, tak masuk Islam lagi. Masuk Islam masa pembukaan Mekah. Pemimpin Mekah yang mengambil alih kuasa selepas terbunuhnya Abu Jahal dalam peperangan Badar. Maka berlakulah perbualan yang menarik di antara Raja Rom dengan rombongan Abu Sufyan, yang mendedahkan risalah dan kerasulan Rasulullah SAW. Al-Bukhari menceritakan di dalam Sahih bahawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Abu Sufyan radhiyallahu anhu pernah menceritakan, lepas dia masuk Islam, Abu Sufyan menceritakan perkara yang berlaku kepada Raja Rom menerima surat Rasulullah SAW
di mana dia mencari orang-orang Mekah yang datang ke negerinya untuk bertanyakan latar belakang Rasulullah SAW. Kebetulan Raja Rom berada di Baitul Maqdis. Kerana milih kesyukuran yang dianjurkan oleh penganut-penganut agama Kristian bersempena dengan kembalinya salib suci menurut kepercayaan mereka yang terlampau oleh Parsi. Kebetulan orang yang ditemui datang dari Mekah itu ialah Abu Sufyan bin Harb yang belum menganut Islam. Raja bertanya pada Abu Sufyan, bagaimanakah latar belakang keturunannya Muhammad ini? Abu Sufyan tidak sanggup berbohong. Lalu dia terus menjawab, dia seorang yang berketurunan baik. Raja bertanya, adakah pernah berlaku di kalangan kamu orang yang bercakap sepertinya? Saya menjawab, tidak pernah. Raja bertanya, adakah di kalangan nenek moyangnya orang yang pernah menjadi raja? Saya menjawab, tidak. Raja bertanya, adakah penganut-penganutnya dari kalangan bangsawan atau di kalangan orang-orang yang lemah dan rendah tarafnya? Saya menjawab, dari kalangan orang-orang yang lemah dan rendah tarafnya. Raja bertanya, adakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurangan? Makin ramai orang ikut dia. Abu Sufyan menjawab, makin bertambah. Raja bertanya, adakah terdapat orang yang murtad setelah mengikut agamanya kerana marah pada ajaran agamanya? Ada tak orang ikut agama dia lari masa itu? Masa ini masa belum hijrah lagi ni. Abu Sufyan menjawab, tidak. Raja bertanya, adakah kamu pernah menganggapnya bohong sebelum dia membawa ajarannya? Belum dia mengakui Nabi, dia bohong tak? Abu Sufyan menjawab, tidak. Raja bertanya, adakah dia pernah menipu? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Sepanjang masa kami berada bersamanya. Raja bertanya, adakah kamu memeranginya? Kamu lawan dia? Abu Sufyan menjawab, ya, kami lawan. Raja bertanya, bagaimana jadinya perang itu? Abu Sufyan jawab, silih berganti, kadang-kadang dia dapat mengalahkan kami dan kadang-kadang kami mengalahkannya. Perang Badar, perang Uhud. Raja bertanya, apakah perkara yang dia menyuruh kamu supaya melakukannya? Pun di ajaran dia, Abu Sufyan menjawab, dia menyuruh supaya kami menyembah Allah yang Maha Esa sahaja. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Meninggalkan apa-apa yang dipegang oleh nenek moyang. Dan menyuruh supaya bersembahyang, bercakap benar. Memelihara kehormatan diri dan menghubungkan silaturahmi. Seterusnya Raja Rom berkata kepada penterjemahnya supaya menterjemahkan jawapannya. Aku bertanya berkenaan keturunan, kamu menjawab dia dari keturunan yang baik. Begitulah para Rasul dibangkitkan dari keturunan orang-orang yang baik. Aku bertanyakan, adakah orang lain dari kalangan yang pernah bercakap begitu? Kamu menjawab, tidak. Kalau ada, nasihat dia boleh dituduh menipu orang yang sebelumnya. Aku bertanya, adakah di kalangan nenek moyangnya yang menjadi raja? Kamu menjawab, tidak. Kalau ada, nescaya dia boleh dituduh kerana ingin mengambil kembali kerajaan nenek moyangnya. Aku bertanya, adakah kamu pernah menuduhnya bohong sebelum dia mengaku menjadi Rasul? Kamu jawab, tidak. Kalau tidak begitu, berarti dia tidak berbohong terhadap ajaran Allah. Aku bertanyakan, adakah pengikut-pengikutnya dari kalangan bangsawan atau orang-orang yang lemah? Kamu menjawab, dari kalangan orang-orang yang lemah. Sebenarnya begitulah pengikut para Rasul, kata Raja Rom. Aku bertanyakan, adakah pengikutnya bertambah atau berkurangan? Kamu menjawab, bertambah. Sebenarnya begitulah keadaannya urusan iman sehingga ia sempurna. Aku bertanya, adakah di kalangan pengikutnya yang murtad kerana marahkan ajarannya? Kamu menjawab, tidak. Sebenarnya begitulah
caranya iman apabila kegemilangannya masuk ke dalam hati. Aku bertanya, adakah pernah dia menipu? Kamu menjawab, tidak. Sebenarnya seorang Rasul itu tidak pernah menipu. Aku bertanya, apakah suruhannya? Kamu menjawab, dia menyuruh kamu menyembah Allah sahaja. Jangan menyengutukan dengan sesuatu yang lain. Melarang kamu menyembah berhala, menyuruh kamu bersembayang, bercakap benar, menjaga diri. Kalau benar seperti yang kamu nyatakan, aku percaya dia dapat memerintah apa yang di bawah kakiku ini. Dia akan sampai ke sini. Kuasa dia. Sebenarnya aku tahu bahawa dia akan zahir. Aku tidak sangka dia dari kalangan kamu. Kalau aku ketahui bahawa aku mestilah ikhlas kepadanya, aku bersungguh-sungguh untuk menemuinya. Kalau aku berada di sisinya, aku menyembah kakinya, kata Raja Rum. Kemudian membaca surat ini, sebaik saja dibaca, maka bisinglah majlis itu. Maka berlakulah ujian kepada Raja Rum itu, sama ada memilih Islam dan tentangan daripada penganut Kristian, atau memilih terus berada di atas singgasana. Tetapi dia memilih kedudukan di atas singgasana. Oleh bagaimanapun, Dihyah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang menjadi utusan Rasulullah SAW, dilayan dengan baik, diberi harta dan pakaian. Tetapi semua hadiah dirompok di tengah jalan oleh perampok di kalangan kabilah Juz'am. Dihyah radhiyallahu anhu sebaik saja tiba di Madinah, terus melaporkan segala yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengerahkan pasukan tentera berjumlah 500 orang untuk bertindak ke atas kabilah Juz'am yang merampok Dihyah. Dia lancarkan serangan dan berjaya merampas binatang ternakan sebanyak 1000 ekor unta. Kabilah ini besar, 1000 ekor unta. Dan menawan jumlah yang ramai. Tetapi seorang yang bernama Zaid bin Rif'ah, yang telah menganut Islam, membantah tindakan itu kerana berlakunya perjanjian damai di antara kabilah itu Rasulullah SAW. Dan rompakan itu dilakukan oleh orang-orang yang tertentu di samping Zaid, dan orang-orangnya telah bertindak mempertahankan Dihyah ketika rompakan itu berlaku begitu, kemalangan. Kabilah ini ada perjanjian dengan Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW memerintah dibebaskan tawanan dan dipulangkan harta rampasan. Ini peristiwa yang menarik dalam perutusan Raja Rum. Wallahu a'lam.